وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى, sebelum Aminah beranak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 bulan, mangkatlah suaminya Abdullah bin Abdul Muttalib di Madinah. Ini sambung kisah selepas daripada pernikahan di antara Aminah dengan Abdullah, sehinggalah usia kandungan tu masuk 2 bulan. Walamma tamma min hamlihi syahrain. Aqwal marwiyah dalam Bazanji, cukup usia kandungan tu 2 bulan. Ni sebelum Aminah beranak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 bulan. Maknanya usia 2 bulan. Pasal Rasulullah 9 bulan cukup. Rasulullah zaman sahabat ni banyak 9 bulan cukup. Mai zaman tabi'in tu jadi banyak tahun. Imam Malik 3 tahun. Abu Hanifah pun 2-3 tahun juga. Imam Syafi'i 4 tahun. Ulama-ulama ni semua tahun. Abdullah bin Mubarak pun 2-3 tahun. Ni paling lama. Imam Syafi'i lah paling lama. Sebab tu kaedah fiqh paling singkat mengandung 6 bulan 2 lahdah. Paling lama usia kandungan 4 tahun. 4 tahun paling lama. Tak ada orang mengandung sampai 4 tahun setengah, tak ada. Paling lama 4 tahun. Imam Syafi'i 4 tahun. Itu jadi kaedah. Mangkatlah, meninggal ataupun wafatlah suaminya, suami Aminah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Meninggal itu di Madinah. Selepas daripada sebulan dia kunjungi adik-beradik sebelah tu dia. Kan Abdul Manaf ada berkahwin dengan perempuan yang asal daripada Madinah, kabilah Najariyah, tukang kayu. Tukang kayu zaman tu kita kata tukang rumah apa begitu lah. Kan sebab zaman tu tukang-tukang ni banyak gelak dengan Najariyah, keturunan tu lah. Dia Abdullah ni dia teringat nak pergi ziarah adik-beradik dia ni sebelah tu dia ni di Madinah, kabilah Najariyah ni. Kemudian duk minta akhir saya cerita dah marinan. Akhir bila Aminah tak bagi, minta supaya tinggal dekat dia seorang hamba ni, tolong urus kehidupan dia ni. Tinggallah seorang perempuan yang masyhur, Ummu Aiman. Kemudian Abdullah pun keluarlah. Masa tu baru lagi nikah 2 bulan tinggal bini lah. Nampak sana teringat sungguh dia, tak aku teringat sungguh nak pilah di Madinah. Sampai di Madinah ni adik-beradik lama tak mai. Dia ra'i tu lah, duduk rumah kawan ni 2-3 malam, pindah rumah kawan ni. Adik-beradik ramai sebulan tak habis lagi adik-beradik. Tu ulama kata nak ziarah adik-beradik ke kawan rakan ni jangan kerap sangat. Ziarah tu bagi jarang-jarang. Zurqiban tazdad hubban. Ziarah tu bagi jarang-jarang. Jangan selang 2-3 hari pergi dah orang dia meluat. Mai pula dah kaki habis beras. Dah lah sekali melantak 5 pinggan. Tu je Saleh kata kalau pergi lama-lama sekali ibu ayam mengeram dia sembelih. Tu. Dia beradik ni tak nak mai lama ni. Kerap pergi ni. Mai pula dah dia ni tak ada tang lain ke? Asyik mai dia ada perhubungan tu kurang. Ziarah bagi jarang. Zurqiban. Tu yang Abdullah pergi ziarah di Madinah. Adik-beradik pakai duk usung rumah kawan ni semalam dah, rumah kawan ni semalam. Tak habis dia beradik. Pihak tu ibu unta boleh bersembelih kan? Tu Jaleh kata ziarah bagi jarang. Ibu ayam mengeram pun dia sembelih. Mai dah ni. Akhir dekat-dekat nak balik, malam esok tu nak balik. Nak balik esok tu, malam tu tiba-tiba Abdullah ni demam panas. Pakak berhimpun ni beradik jelum zaman tu, jelum lah kan, jelum.
akak dengan tu lah Abdullah ni Abi Humar. Ni serta ni. Seperti mana perkataan kebanyakan ulama, mana yang kata 7 bulan sebelum daripada Rasulullah diperanakkan tu. Mana usia kandungan 2 bulan. Inilah perkataan kebanyakan ulama. Inilah yang mentasih akan dia oleh Hafidh Ad-Dimyati. Dan adalah sakit Abdullah tu sebulan di Madinah, lalu mengutus bapaknya Abdul Muttalib akan saudaranya Haris bin Abdul Muttalib. Haris ni kurang masyhur sikit kan. Abdul Muttalib ni anak dia 16 orang. Anak dia ramai. Anak dia 16 orang. Umur pun panjang, 100 lebih baru meninggal tu orang Nabi ni. Anak-anak pakat mati banyak lah. Dia ada orang yang penuh wibawa lah, Abdul Muttalib. Dia cerita ada sejarah Abdul Muttalib, saya cerita dah duluan. Abdul Muttalib, asal nama dia bukan Abdul Muttalib. Dia ni pak dia belah, pak menekan dia belah. Abdul Manaf mati awal kan. Pak menekan dia belah. Pak menekan dia mai daripada Madinah. Bawa mai daripada Madinah tu dia kecil. Mai duduk di Mekah Abdul Muttalib. Pak menekan dia tu Muttalib kan. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim dua beradik dengan Muttalib. Lepas tu dia bawa anak menekan ni pakai lekeh, dia kemas sikit. Tanya ni siapa dia ni? Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Tu yang lekat nama Abdul Muttalib tu. Ni dalam sejarah sebut kan. Nama dia bukan Abdul Muttalib. Ada dalam nanti saya cerita dalam Syama'il ada kisah ada sikit-sikit. Anak dia tu Haris bin Abdul Muttalib ni. Maka mangkat ia sebelum tiba saudaranya. Jadi Haris pi sebab dapat utusan kata Abdul Muttalib ni sakit di Madinah. Abdullah sakit di Madinah. Jadi Tok Wan Nabi ni paling sayang sekali ke Abdullah. Paling dia sayang sekali ke Abdullah, ayah Rasulullah ni. Sebab lain lah pada orang lain. Yang paling segak, yang paling baik apa semua lah dia Abdullah ni. Misalnya Hamzah apa nama tak ada lagi. Hamzah apa tak ada lagi. Anak Abdul Muttalib. Nabi beranak baru Hamzah mana. Hamzah dengan Rasulullah ni lebih kurang je umur. Lebih kurang. Silap dia muda sikit setahun kot. Kau menekan muda soalan kan. Tu. Tak ada anak sampai meninggal. Kata sebahagian ulama sirah sebelum beranaknya 2 bulan. Pendapat kedua kata bukan usia kandungan 2 bulan tapi 7 bulan. Ini 2 bulan sebelum daripada beranak. Dan kata Qil sudah beranak sedang umurnya 2 bulan. Pendapat yang ketiga kata tak beranak dah Rasulullah waktu tu. Tapi pendapat yang muktamad jumhur mengatakan Rasulullah ni jadi anak yatim usia dia dalam perut 2 bulan. Inilah perkataan Hafidh Abul Qasim As-Suhaili dan Daulabi dan lainnya. Ini perkataan yang kata Rasulullah umur 2 bulan dah beranak dah baru ayah meninggal. Ini perkataan yang dhaif lah. Hafidh Abul Qasim As-Suhaili dan Daulabi dan lain-lainnya. Dan berkata ulama kita semuanya bahawasa 2 pasangan ini berkahwin sama teruna sama darah. Ni ulama kita ni, ulama ahli sunnah khusus dalam bidang sejarah dan ulama hadis lah kan, mengatakan 2 pasangan ini Abdullah dengan apa nama Aminah ni berkahwin sama teruna sama darah. Sama-sama anak teruna, sama-sama darah, bukan janda bukan duda. Dan sama-sama pula mendapat anak seorang ini sahaja. Bukan makna Nabi ada 2-3 beradik dah. Nabi seorang-seorang dia. Allah nak ajak Nabi kan hidup dalam keadaan seorang, tak bergantung kepada manusia lama. Hidup nak tumpang kasih ayah dah tak ada. Hidup sat tumpang kasih ibu dah tak ada. Tumpang kasih tuan pula tak ada. Tu dia jadi tak ada orang yang membimbing ke Rasulullah, mana bimbingan direct daripada Allah. Tu nak hebat. Mana tak ada orang menguasai Nabi. Nabi dia tidak diatasi oleh orang. Dia yang mengatasi. Walaupun dia kecil, dia duduk dengan mak ayah dan duduk sat. Mana bimbingan direct daripada Allah. Bukan kata dia terbaik ni sebab asuhan. Mana ada sangkutan hebat kawan tu. Hebatnya seorang ulama sebab hebat guru dia.
Mana boleh dia jadi hebat kalau guru dia tanpa guru dia. Mana guru lebih lah. Orang kata apa, tu terang anak murid, tu guru tak payah tanya kan. Dia jadi istilah begitu. Macam Bal'am Ba'ura kan. Bal'am Ba'ura bersisa. Anak murid belas ribu boleh terbang atas angin. Lepas tanya bersisa Bal'am Ba'ura, tak payah tanya. Anak murid pun boleh terbang kan. Anak abang guru mesti hebat. Nabi ni kalau kata lagu ni mesti tu guru dia hebat. Tak mau bagi ada orang lain yang mengatasi lah. Antara Allah berlaku begitu, tapi hidup penuh sedih lah. Kan? Tak ada nak tengok muka ayah pun tak nak tengok. Duduk dengan mak balik tumpang kasih sayang mak pun tak lama. Sa'dah. Balik daripada Halimatus Sa'dah 2 kali, Halimatus Sa'dah main hentak umur 2 tahun. Minta pula tambah sambung kontrak sampai umur 4 tahun. Hentak balik 4 tahun, balik tak ada apa hari mak pula nanti. Duduk dengan Tok Wan pun tak ada apa hari, umur 6 tahun mati pula Tok Wan. Tumpang kasih sayang Pak Melakana tu cerita. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tak kala wafatlah Abdullah, berkata malaikat, wahai Tuhan kami dan penghulu kami, tinggallah nabimu yatim, tidak berayahanda baginya. Makna pengaduan malaikat lah kan. Macam mana ya Allah, ni tinggal rasulmu ni ayah pun tak ada. Lepas tu Allah jawab, firman Allah bagi mereka itu malaikat lah, akulah penolongnya. Direct Allah buat pengakuan. Dan kalau nabi-nabi lain, aku hentak sebagai wasitah, dan hentak sama ada ayah dia ataupun ada orang-orang yang menjaga dia. Tapi Muhammad ini aku sendiri penolongnya dan pemeliharanya dan pengawalnya dan Tuhannya dan beri rezekinya dan memadanya. Apa pun semua lah, kita kata bahasa kita ni, apa pun semua aku akan uruskan sendiri. Bahasa kalau kita sama manusia ni, kalau Nabi-Nabi lain Allah hentak orang ni. Tapi Nabi Muhammad direct langsung dengan Allah. Maka berselawatlah atasnya, ni malaikat pun mengucap selawat, dan mengambil berkat oleh kamu dengan namanya. Dia panggil tawassul kan. Istilah tawassul ni kan. Ini atawassalu ilaika wa atawajjahu ilaika bijahi nabiyina, dalam amalan kita tawassul. Berkata Ja'far Shadiq rahimahullah, hanya sahaja dijadikan dia yatim supaya tidaklah ada atasnya hak bagi manapun makhluk. Nampak? Kan tak ada orang yang lebih tinggi dan tak ada orang boleh tu. Macam kita boleh kata dia tu hebat mai pada mana? Duk bawah asuhan aku saja 10 tahun. Mana ada orang boleh bunyi begitu. Walaupun nak bunyi pak dengan mak kan, tapi tak sebarang makhluk boleh buat dakwaan begitu. Tu kata Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Maksud di sini selepas dari balignya, adapun sebelum itu bondanya yang mengawalnya dan emak-emak susunya. Mana usia baligh lah, masa usia budak-budak ni memanglah ada orang bela kan, tapi bila dah ada baligh boleh bawa diri sendiri, langsung Allah Ta'ala bimbing terus. Masa sebelum baligh tu ulama kata melalui wasitah, mak dia dan juga ibu susu Nabi 10 orang, 3 anak dara, 7 bini, 7 orang perempuan yang ada anak, 3 anak dara nama Atiqah, anak Ibnu Awatik. Nabi kata, aku ini anak kepada 3 orang yang bernama Atiqah, anak dara. Mai tengok Nabi kan, kejadian pelik luar biasa. Tengok mana ada budak macam ni di Mekah, di dunia pun tak dengar cerita kata pelik ni. Beranak-beranak ni tak subuh lagi cerah sopan matahari duduk suluh Mekah ni. Pelik ni, cahaya memancang keluar daripada rumah. Kepung lah mak Nabi dengan Ummah Aiman ni, kunci pintu tak bagi tengok. Orang Arab ni budaya bila anak pelik, mereka takkan bagi tengok kecuali saudara terdekat lebih dulu tengok. Kan Rasulullah beranak, bila Rasulullah beranak, kejadian yang pelik, Siti Aminah kata aku tak rasa sakit langsung, kata nak apa nak. Bila keluar ni cerita ke depan ni, waktu Syifa sambut, Syifa ni mak Abdurrahman bin Auf kan, dia tu jadi bidan, dia bidan paling pakar tua yang ada di Mekah masa tu. Bidan banyak orang. Bila Aminah duk berasa sakit tak beranak ni, dan dia habaq ke Aiman, aku tak mau tok bidan lain, aku mau Syifa saja. Dia turut Syifa tengah malam. Dia turut kata ni ada orang hajat. Dia kata awak yang jauh ngat mai, dia duduk Mekah.
Dia tak mau orang lain, dia nak umur syifa juga. Kan? Umur syifa pun siap. Orang bidan dulu turut kedua pergi kan. Bidan lah, cah lebih lah. Tapi ni bila Rasulullah beranak-anak, cerita panjang bab sejarah peranakan Rasulullah ni. Kan bila nampak kejadian pelik ni, Arab pakat mengkik lingkung main rumah. Arab dia kunci pintu. Sebab punya budaya Arab. Kalau budak-budak luar biasa ni, mana mereka takkan bagi tengok kecuali selepas saudara terdekat. Siapa yang paling dekat Tuhan? Orang tu pergi turut dulu, mana Abdul Muttalib ni? Itulah tak balik main lagi. Barangkali dia nak tawaf tadi ni, dia kata dia duduk tawaf. Turut. Dan Abdul Muttalib masa dia tawaf baru 3. Kata awak Aminah beranak, balik tengok ni budak pelik ni, balik tengok. Tak ingat tawaf. Kan jauh mana pun. Maktabah tak maktabah. Kalau kita pergi Mekah kan, Safa Marwah. Kalau kita masuk Kut Jamsang sampai di Kaabah. Kata-kata Kaabah tadi. Situ Safa, situ Marwah. Pergi Safa Marwah, tak ada pergi belah tu. Tulis maktabah. Tulis maktabah. Kita pergi di situ. Arab duk pegang tak pergi masuk. Dia kata ni khabar dongeng yang kata Nabi beranak di sini. Kita tanya balik, dah dongeng hang pegang apa? Mak kita ni capui kan. Dia kata tang ni tak ada nas. Ala hadis makna dia habaq tak ada hadis apa semua kan. Tidak ada dari, kalau sungguh sekalipun khabar yang dhaif, tidak ada berkat apa semua kan. Kita tanya apa tu, hang duk tunggu apa tu ni? Ngapi dah tak ada berkat. Yang apa pegang apa? Nah, begitu. Tu Isani kata maktabah tu. Lepas duduk Mekah lama. Entah mana Nabi main. Mentang yang Rasul Maki. Tang ni lah tu Isani kata. Rasulullah beranak. Tak ingat tu. Dia kata tak. Yang apa pegang. Tak berani apa. Nenek dia bawa ni. Satu Arab. Tang tu. Ini betul lah. Lebih kurang sini pergi mana? Sini pergi tang tu. Kita kata traffic light. Kan nak pergi surau masjid. Lebih kurang tu lah. Lebih kurang lah kan. Balik main tengok. Nabi masa tu duduk bawah periuk. Biasa cahaya keluar. Tak ada benda nak tudung ni. Tak mau bagi nampak. Cari ada periuk tembakau tebal. Rek main tutup. Gaya dia nak pergi buka. Pecah dah. Angkat tengok. Allah cucuku. Lupa belum tadi kata ruyuk dunia. Pegang buat lari. Aminah kata, ayah nak awak pergi mana, budak tu. Aku tahu tak habis lagi. Sebelum tu Abdul Muttalib pun mimpi lah kan. Sudah turun main tali rantai daripada langit lah. Cerita panjang tu. Dalam tafsir Subyan ada Tuan Husin Kedah. Dia ada karang kitab bab sejarah peranakan Rasulullah. Sedap kita jari. Dan tu cerita. Tu pi parabih masa tawaf parabih tu doa ke Allah, ya Allah aku serah padamu ke anak dia tak kat Allah. Belum tadi letak Rasulullah tak kat Allah, serah kat Allah. Situ Allah campak dia punya ilham. Wasammihi Muhammadan. Buh nama anak ni Muhammad. Tak ada sejarah Arab buh nama anak Muhammad. Ni satu Muhammadun Uqbah. Tu dalam perjanjian. Dia berjanji sangkut tu. Janji juga ikut sedap. Saya orang pandai buat lagu lah. Kita tak reti lagu ni. Sikah ke, jiharkah ke, nahwan kan. Bayati ke. Lah. 14. 16 lagu yang muktabar tu. Balah datang ni cabut berjanji sedia lah. Dia minat semua. Untuk guru dulu berjanji. Orang kampung berjanji tak ada habis koman. Hang tu berjanji. Tak reti koman semua. Kan. Jarah anak Rasulullah. Habis tu. Pada malam Isnin 12 Rabiul Awal. Ni cerita tadi kan. Tadi. Anak Rasulullah tu. Lepas pada tu yang mai celah tu, anak-anak dara main tengok. Kata mai lah tengok budak-budak ni dah habis dia beradik dekat. So mai. Tak berani, masing-masing takut. Gerun nak pergi dekat Aisyah sikit. Mai lah masuk dekat sikit. Takut apa budak ni.
Mak dia kata, aku dah ada ni, mai. Sikit. Tengok muka Nabi. Pegang terus kan. Mana Allah pilih sebagai penyusu ni, kat penyusu. Hatta nak darah sekalipun. Nabi sedut keluar isap situ. Sebab tu sah dalam fiqh pun, orang yang menyusu dengan syarat perempuan yang menyusu berumur 9 tahun. Kan? Jadi ibu susu lah. Syarat umur perempuan tu 9 tahun dan dia masih hidup, dan usia kanak-kanak belum mencecah 2 tahun. Kalau 4 tahun dah menyusu, tak nak jadi ibu susu lah. Kan? Tu dalam kitab fiqh timbul isu dulu, suami menyusu kepada isteri, ada jadi ibu susu tak? Rayuh pakat kata ibu susu. Tanya Pak Lang Badarudin, Pak Lang kata tua nak mampus lah. Pak Lang jawab, tu kira ada sejarah dia. Pak Lang dah balas sedap. Tu yang anak darah ada dalam syarat-syarat dihimpun ibu susu siapa dia. Ada tu dibakar. Kita lain pun dia buat. Dia senarai isteri Nabi berapa puluh orang, hak bercerai berapa orang, hak pinang tolak berapa orang. Dan isteri hak ada 12 ataupun 11 ataupun 10 ataupun 9 tolak Khadijah. Hak Nabi cerai 13 orang. Dah sejarah. Kita duk tahu tu kan. Belum 12 orang dah. Nabi nikah ni hak cerai pun 12, 13, 14 orang. Tolak lamaran lagi. Ada. Biar tu sejarah lah. Ada kol-kol pun. Mana ada sabit juga. Pada malam Isnin 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bersedialah segala alam yang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dengan pengetahuan mereka bahawa malam ini afdal makhluk mau keluar dari sempit uncang perut bondanya kepada alam dunia yang lapang ini. Ni mula nak cerita bab kelahiran Rasulullah ni. Yang berselerak tarak dengan mungkar dan maksiat. Pada masa kelahiran Nabi ni banyak perkara mungkar dan maksiat. Dan berhala saja pun dia punya lengkong Kaabah sampai kelam. Amalan jahiliah, tanam anak, berjudi, penindasan, berzina dalam keadaan cukup teruk. Walaupun masyarakat nak rosak habis, tapi seluruh keturunan Nabi ni Allah pelihara. Tak ada sangkut pun min sifahil jahiliyah. Dan pangai-pangai terpalit dengan kekejian jahiliyah pada masa tu dah Allah pelihara. Dia buat ibadat situ, semayang macam mana syariat Nabi Allah Ibrahim, menikah, kahwin, makan, sembelih macam syariat Nabi Ibrahim. Allah pelihara. Orang lain tikam ke darah gitu kan, tengok unta tika lapar hidup makan tak, tuk-tukan Nabi sembelih. Tu Allah pelihara sampai bab tu, makan pelik-pelik bewak pun tak makan kan. Tak boleh makan bewak dak apa tu. Sebab tu Nabi bila Abdurrahman bin Auf makanan sedap, Abdurrahman, Allah sedap, Rasulullah bakat dengan ayam asam ni kan. Nabi kata saya tak pernah makan, adik-adik saya tak ajak makan. Nabi jawabnya tu kan, mak boleh lah makan, kita ni santai semua asalkan lauk bagi ada isi makan ke semua. Datang apa pun terai, sampai berlangkah pun ke darah lah kita lah ni kan. Dengar kata lah ni duk gila makan tupai. Aduh, bukan ada isi banyak. Orang kita macam-macam orang kita. Tinggal bewok dengan jebon dia tak makan. Lepas ni kalau lepas jumpa Qul mazhab Maliki, bewok pun tak selamat. Jadi cik kata apa? Hang nak ikut Maliki, hang ke darah rimau sama. Mazhab Maliki rimau halal. Awak tak makan rimau. Cik tanya. Dia cik, dia mazhab Maliki binatang bisa ya, tak boleh makan di babi. Ada semua boleh. Rimau boleh makan. Tapi ikut dia makan kita dulu kan. Tu kita dah habis bewak-bewak dengan jebon. Makan sangat. Kata ada kaun, makan ni. Lapang sungguh orang kita ni. Maka mulalah dunia merasai nyaman dan secukup-cukupnya. Kan suasana pun main peranan. Kadang kita pun boleh rasa kan, kadang-kadang bahasa dunia serabut kan bahasa. Tak ada rasa ketenangan. Yang selalu nak jadi ni bila
tutup guru ulama-ulama meninggal, kita berasa suasana ni, kehidupan kita berasa hilang berkat. Di Syria ni mereka kata bila pok-pok tu bom makam kubur Imam Nawawi, para ulama berasa dunia tak ada berkat. Allah angkatlah berkat. Kan kubur Imam Nawawi yang lepas bom. Ulama Syria kata merasa hilang berkat di bumi Syria. Itu perasaan yang kita rasa tu nyaman ni, berasa tenang, lain dunia berubah wajah. Merasai udara yang lemak manis tu, bahasa sastraan. Mana menyawa apa tu kalau doa Arab berdebu apa tu, tapi dia menyawa berasa puas. Dan kita selalu tu waktu ada ketenangan kita kata amboi, berasa menyawa, berasa puas. Ada hidup menyawa tu sampai umur 40 tahun kan. Kenapa tarik yang ni nak menggambarkan keadaan yang begitu tenang dan kata apa, sentosa tu. Tercacaklah 3 buah bendera Liwaul Hamdi, satu di Masyrik, satu pula di Maghrib, dan satu lagi di atas Kaabah. Nah, ni dia Mahab janji ni. Dan mulalah pula binatang ternakan Quraisy bercakap dengan sefasih-fasih lidahnya. Malam beranak tu. Dan masa mengandung pun cakap dah. Cakap sampai bila? Sampai beranak. Kan? Mula-mula inna Muhammad qad humila. Masa mula-mula lekat bunting tu pun binatang tu Arab bercakap dah. Kan? Unta sembang sama unta, kambing sembang dengan kambing, ikan sama ikan, semua. Sampai Arab kata pelik kejadian ni. Apa nak jadi dengan dunia? Tepi lut tak payah waktu orang bukat ikan lompat mai habis. Seronok, tak payah mana. Dan pokok-pokok pi tengok petang mari merusak ni. Pi tengok esok masak siap dah. Gaya tu Arab nak ambil pokok turun pi pula. Dan abang seronok. Dan dulu dalam berjanji kan disebut wa nataqaddabatul ard bi fisahil al-sunil arabiyyah, dan bercakap-cakaplah seluruh binatang-binatang yang ada di tanah Arab tu dengan sefasih-fasih bahasa Arab. Arab fasahah. Bukan cakap Arabi. Arab cakap cerita Nabi Muhammad ni cerita sembang. Arab pun heran, pening kepala habis. Apa ni nak jadi apa ni? Beranak Nabi pun begitu. Di malam bakal beranak ibu yang bahagia kepada seorang putera yang amat besar bahagianya dan mulia yang tidak boleh diukur dengan mana-mana makhluk pun. Ini maklumlah bab kelebihan Nabi ini. Mendengar suara ini oleh siapa pun yang tidak lena. Siapa yang tak lena pun akan dengar bunyi alam bunyi. Malah dengar suara doa habaq kata Nabi nak beranak, Nabi nak beranak. Begitu juga saudara burung di angkasa pun bersuara sambil gembira bersukaria. Burung cucu cakap Arab ni. Kan ni benda bukan benda mustahil, benda harus akli. Bercerita di antara mereka bahawa Nabi akhir zaman akan tiba malam ini. Habaqlah pagat seorang unta pun tak lena menatang, semua tak lena. Yang lena manusia. Manusia ni 2 ekor ni untuk kita yang tak ketawa hala. Manusia dengan jin. Hal ni semua sedap. Iblis teriak. Ni malam ni dia cerita depan ni. Waktu Nabi nak beranak, Iblis main nak kacau Jibril saipak. Saya tak cuba kata. Jibril saipak lepas happy sampai di apa nama tu? Tempat Muhammad Abdul Wahab apa nama? Najd. Najdi. Saipak pas Najdi. Main kacau. Jibril saipak tu cuba kata dah lah ni. Tadinya keadaan perubahan pokok-pokok mula tumbuh di Arab. Peliklah orang tengok pelik. Mana-mana Arab pun bengong. Tidak, buah kurma ni setahun sekali. Dan tiba-tiba baru pergi tengok besar ni. Banyak bulan lagi tu. Berapa bulan tu. Daripada Arab tahulah jarak-jarak buah kurma. Dia pergi tengok esok masak. Masak. Tak payah naik pokok tunduk. Arab kata apa nak jadi ni bumi Arab. Ni beranak Rasulullah, keputeraan Nabi ni.
Tu kata sama tak mana? Siapa apa anak adik aku ni? Mana ada. Berkata Siti Aminah, telah nampak aku beberapa laki-laki berselerak di angkasa masing-masing memegang cerek dari perak. Dia kata aku nampak malam nak beranak. Nampak atas langit ni malaikat Allah. Bawa kat bercerek. Kemudian aku lihat beberapa banyak burung-burung terbang di udara sedang menuju ke rumah aku. Paruh-paruhnya daripada zamrud. Ni binatang-binatang syurga Allah hantar nak sambut ni. Dan sayapnya dari batu delima. Mana burung syurga. Dia tak nampak. Dia nampak. Nak sambut ni tokoh agung ni. Maka mencerah Allah dari penglihatan aku. Lalu aku nampak di sebelah masyrik dan maghrib. Nampak cahaya. Orang tu yang Arab jadi bingung kan. Pukul 4 pagi dah cerah. Tidak matahari pukul 7. Ni apa ni, pelik sangat ni. Dah aku nampak sampai aku nampak rum punya cerah. Tu cahaya Rasulullah. Yang ni nampak ia seperti hadapan matanya saja. Walaupun sayuk mata mana nampak sebuah dekat. Allah bagi sampai tu. Daripada perkara-perkara yang pelik dan ajaib-ajaib, barang yang tidak pernah ia melihat di masa hayat. Waktu hidup pun tak pernah nampak. Banyak benda-benda yang pelik. Tak nampak anak bidadari duduk tunggu bunyi. Boleh-boleh tengok sekawan lah. Ni hampa ni main mana? Main nak sambut lah. Ni tokoh agung yang kamu akan lahir. Malaikat anak-anak bidadari tu, anak bidadari boleh turun atas bumi. Pada tu tak nak turun lah. Sekali itu je. Nabi kata duduk ke atas langitnya. Dan kalau dia buat latah suar betih, hampa tak tinggal ayat semayang. Dan tikak semayang pun tak tinggal. Dia kata anak bidadari. Tanya Rasulullah, suar betih kita duduk tikak semayang. Bini pun merasa wuduh terus. Walaupun kita sendiri pun wuduh. Dia punya nampak anak bidadari. Apabila dekat waktu fajar, ni hampir-hampir fajar shadiq lah. Siti Aminah pun berasalah perutnya bergoncang nafas padahal siapa pun tidak ada sertanya. Sampai mula tu dia nampak. Ni sejarah nak mana ni nampak. Dalam riwayat lain sebut apa anak bidadari turun buat ni. Asyah pun turun dan Maryam pun turun. Ini semua Rasulullah. Berasalah nafas boleh juga tanda nak beranak. Dan adalah Abdul Muttalib sedang di Baitillah. Masa tu Abdul Muttalib duduk tengah tawaf. Dia tinggal duduk tengok. Menantu kurang ni nampak tak apa kot. Dan pergi Baitillah. Orang tu tahu duduk apa-apa masalah. Pergi duduk tang Baitillah tu. Abu Jahal sendiri pun kan, walaupun sibuk menguruskan perniagaan dia, sambut-sambut pergi duduk tepi Baitillah. Pakai duduk kelitin kot tu. Baik Islam, baik kufar masa tu pun kan. Masa tu tak ada Islam ni, kita kata hang baik ke tak baik, semua pakai duk kelitin. Lepas tu dah tempat yang mubarak, tempat yang diberkati itu Mekah. Siapa doa tentu pasti mustajab. Sebab zaman Nabi tu Kaabah dia bolehlah kan, dia taklah sampai peringkat lagu tu, tapi bentuk-bentuk dalam sejarah pembinaan Kaabah ni, Kaabah runtuh 17 kali. Dan mula-mula bana'ul Ka'batu malakun summa adamu. Dalam syair sebuah orang yang membina Kaabah tu mula-mula sekali malaikat. 2000 tahun sebelum Nabi Adam Allah jadi tu buat dah Kaabah. Mai zaman Nabi Adam Kaabah tak ada. Allah perintah suruh buat Kaabah, nak pergi tang mana? Hang pi je. Aku wahyi tang mana suruh berhenti tang tu. Nabi Adam pun jalan lah. Dan jalan kaki dalam tempoh masa yang singkat. Para ulama sebut tang mana tapak kaki Nabi Adam pijak, di situ manusia buat penempatan. Dia tak jejak tang tu orang tak duk. Aku ni dia sampai apa? Dia tengok ramai banyak rumah ni. Nabi Adam dia tahu satu dunia tak ada masalah. Dan tapi jangan nak buat merapu pergi duduk gunung jerai. Tang lem dia pi bukan gunung jerai saja. Jalan ke semua Ramai ulama sebut ada satu kitab Tarikh Makkah Al-Mu'azzamah. Dan tu cerita. Nabi Adam jalan, bekasan tapak kaki Nabi Adam tu manusia buat penempatan. Tak mana Nabi Adam tak jejak, orang tak duduk. Tu tasik tepi masjid tu Nabi Adam tak jejak lah. Tu jadi tasik je. Kalau dijejak dalam tu orang tamu buat rumah habis lah. Nanti tanda ada gitu.
Tu berkat-berkat bekasan para anbiya. Macam rimau dia kata aku ni menumpang cerita Nabi Ibrahim kan. Waktu rimau nak terkam, dia berjanji dengan seorang waliullah. Wali tu tak tahu kata tu Nabi Ibrahim. Masa waliullah ni 500 hasta di atas bukit. Orang tanya dia, siapa yang paling mulia dan siapa yang paling kuat ibadat kepada Allah? Nabi Ibrahim kata saya. Bukan dia takabut Nabi Ibrahim, padan dengan kedudukan dia. Malaikat Jibril kata tak, yang paling mulia bukan kamu, anak cucu kamu Muhammad. Dan paling kuat ibadat bukan kamu, seorang lelaki atas bukit Nabi. Dapat petunjuk dia cari atas bukit. Timur atas duduk semayang, rumah dia 400 tahun. Dia kata boleh tak saya nak sahabat? Dia kata boleh. Tapi syarat hampi dulu hadap harimau dalam bukit tu. Harimau tu saja dia punya tinggi 300 hasta. Harimau besar kan. Takat lah ni kalau dia terjun sekali dia sedut saja pun berpuluh orang dalam mulut dia lah kan. Besar. Kata Ibrahim masuk api, bunyi harimau ni dengar orang masuk. Dia ingat siapa dia kot. Lambat-lambat Ibrahim kata, "Awak nak makan aku sumpah keturunan hang jadi tak berguna, mampu habis." Dia tengok Allah Nabi Ibrahim tunduk terus sujud kat Nabi Ibrahim. "Wahai Nabi Ibrahim, ampunlah saya." Tu yang tempit tadi. Aku terkejut enggaklah Nabi Ibrahim kan. Tolonglah saya sebab saya hanya menumpang hidup atas muka bumi Allah disebabkan bekasan tapak kaki Nabi Ibrahim. Harimau tu kata. Sebab tu mana ada menatang yang boleh jamah tubuh pada Nabi-Nabi Allah. Nabi Allah ni menatang apa pun tak jamah. Hatta lalat pun tak ingat. Tak berani mulianya daripada Rasulullah. Tu Nabi Ibrahim kata apa menatang. Ibrahim kata, tak apa dah hang lagu ni aku doa dekat hang mudah rezeki. Betul harimau rezeki tak payah. Kan? Relax. Lagi kijang mai mana? Tu salah kata berkat doa Nabi Ibrahim. Harimau kan ya kan. Mana dia harimau singa kijang lintas. Yang kijang tu hantu lintas buat apa depan tu. Tu doa Nabi Ibrahim. Tu kalau sejarah-sejarah menatang ni banyak sangkut dengan Nabi Nuh berapa ekor menatang. Burung terkukuk apa semua tu semua doa Nabi Nuh. Aku kalung dekat hang satu kalung kehormatan hang rezeki hang mudah. Terkukuk rezeki tak susah. Kan itik tak dengar cakap. Nabi Nuh kata hang mai itik pi tengok ayak dalam lagi. Kan bila buah habis tu dampak atas bukit judi. Tak tahu kata dalam tak dalam. Muka ayak penuh kita pun tak tahu dalam mana. Pergi tempat tak pernah pergi. Hampir cek tengok ayak mana. Nabi Nuh duduk tunggu dia tak mai. Jangan depa pergi tengok dia duduk apa. Dia duduk minum ayak Rasulullah. Wih, haru sungguh orang suruh pergi cek ayak. Aku sumpah hang rezeki hang payah makan benda tak boleh elok. Sebab tu itik rajin sodok ayak cak. Tu ada sejarah dah. Ada sejarah-sejarah mendatang dengan Nabi ni sejarah. Banyaklah sejarah-sejarah pelik-pelik. Tahu mana cerita sejarah sangkut-sangkut dengan Nabi itu. Tahu mana cerita bab Kaabah tadi. Nabi berdadam pi Kembali 500 tahun. 500 tahun wali. Tinggi. Pilih-pilih kali boleh sahabat enggak. Sampai dia bawa pergi dalam luk. Dia kata tempat saya tengah pulau. Siapa-siapa yang boleh jalan atas yang boleh lah. Ibrahim kata tak apa, kita try lah. Kan? Dia tengok, boleh tu. Allah makbul duduk dengan hang kot Ibrahim tu. Sampai di tempat dia kata nak tengok satu benda pelik duduk dalam luk. Apa dah? Kerajaan dulu. Allah tenggelamkan masuk dia. Tulis di satu kubur dia tu. Buat daripada timah. Umur dia 1000 tahun raja tu dulu. Isteri 1000 orang. Kerajaan 1000 negeri bawah tangan dia. Tapi dia kata besar penyesalan apabila aku mati aku tidak ada bekalan. Akan teriak dia dua orang tu. Teriak masa sebelum pi tu dia jamu Nabi Ibrahim. Ibrahim kata mai semang lama tak ada ayat-ayat kopi teh apa kan. Saya tamu ni dia kata ada. Dia ambil tungkat dia pecah. Pum. Jadi empat dahan. Satu buah delima, satu buah anggot waliullah. Nabi Ibrahim kata istimewa, aku tak nak tengok lagi lagu ni, hebat.
Tu cerita panjang sampailah dia minta Nabi Ibrahim minta supaya dia doa. Dia kata, dia teriak, dia kata saya ni sebenar Allah bagi banyak, satu benda lagi Allah tak bagi. Abah, saya dah doa lama nak jumpa Nabi Ibrahim. Saya nak jumpa lama dah nak doa nak jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata aku Nabi Ibrahim. Teriak. Lah dia kata Nabi Ibrahim macam doa saya amin. Takkan dia nak baca Nabi Ibrahim dekat depan. Cerita-cerita bab-bab tu kan. Banyak kisah-kisah Anbiya apa ni, banyak kisah. Yang ni Nabi Adam, Kaabah saya dulu ni tanah merah. Tanah merah. Nabi Ibrahim pun pergi bina Kaabah, masa tu pun Kaabah dah tenggelam. Dan tak ada tanah sama. Jibril kata tang ni lah Adam bila dulu. Adam bina dulu bagaikan busuk anak-anak. Nanti syariat dia dulu tu. Kan Allah kata Adam bina Kaabah tinggal macam busuk anak-anak gitu. Dia tak besar. Nabi Ibrahim baru besar. Nabi Adam dulu tak besar. Kaabah tu tak besar. Tapi tapak tu lah tanah dia merah. Dan kalau pasir lain-lain dia tang tu dia merah. Ada cerita dalam tarikh Mekah Mu'azzamah tu ada cerita. Tu ni cerita kata Tok Wan Nabi ni apa-apa urusan pergi duk mengadu tang Kaabah tu. Orang dulu macam tu. Jahat lagu mana pun pergi tang tu. Kan? Dia kata tahu dah kalau doa di rumah tak makbul. Dia main doa tang tu. Jahat dia pun tahu mulia semua orang mulia situ. Ni tu yang Abdul Muttalib apa-apa pun kalau ada apa pengaduan dia dengan Tuhan, Kaabah tu kan tempat mustajab doa. Sebab tu Abdul Muttalib rajin duduk tu, orang tua pula kan, orang berwibawa, duduk tempat baik, orang baik kan. Menjalankan urusannya lalu Aminah mengangkat dua tangan mengadah ke langit mengadu hal kepada hadrat mereka yang mengetahui ia rahsia-rahsia dari Allah Ta'ala lah. Maka tiba-tiba muncul di hadapannya Asyah janda Fir'aun. Ni dah tak ada siapaan, pasrah nak beranak ni. Beranak ni taruh nyawa kan. Taruh nyawa, hidup mati 50-50. Yang kata mak ni bukan 40-60 beranak. Beranak ni 50-50. Wa imma selamat, wa imma jalahan kan. Berat. Jadi tak ada siapa ni, tak ada siapa bayang beranak, tak ada siapa. Akhirnya doa dekat Allah. Sama-sama habis doa, tiba-tiba muncullah di hadapannya Asyah janda Fir'aun. Janda Fir'aun. Tiba-tiba Ka'bah janda Fir'aun. Dan Asyah mati kena bunuh oleh Fir'aun. Dia mati kena bunuh. Fir'aun bunuh dia. Wadaraballahu masalan dengan surah apa? Imra'atu Fir'aun iz qalat rabbi ibni li baitan 'indaka baitan Rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumiz zalimin. Kan cerita dalam Quran. Fir'aun apa nama Asyah ni? Mak menakan Nabi Musa. Mati. Walaupun dia menikah dengan Fir'aun, Fir'aun tak pernah setubuh dah. Kan? Mana turun Allah jelmakan perempuan yang lain yang selayak dengan Fir'aun. Setengah ulama kata Fir'aun ni mati bujuk. Dan anak dia tu, ada anak perempuan tu, anak perempuan dia tu dengan orang lain, bukan dengan Asyah. Dengan Asyah dia tak boleh sebab Allah sedia Asyah ni untuk Rasulullah. Ni Asyah ni mati kena bunuh sebab Fir'aun tawak dekat dia. Pertama tawak harta. Aku ni kaya, memang Fir'aun ni kaya, raja. Seluruh kekayaan ni kita beda dua. Syarat jangan turut Musa. Dan Musa ni budak kita belah. Pasal faham nak turut dia. Pasal dia bawa ajaran yang sebenar. Pujuk tak jalan. Asyik tu orang dulu kan suap dengan harta banyak mana lah kita ambil 1/2. Rugi kat hang setengah. Tak mau. Tawak pula kali yang kedua. Minta dia nak bagi separuh kerajaan. Lah kita merintah 1/2. Tak mau juga. Dia kata kali lagi yang ketiga kalau hang tak mau aku bunuh. Dia bunuh. Sebab tu dia nak kena bunuh tu. Dia minta supaya pemudahkan urusan kematian yang sakit tu. Rabbi ibnili indaka baitan. Ya Allah, binakanlah bagi aku sebuah mahligai di sisimu. Allah tunjuk terus mahligai yang dia akan masuk pada tu. Wa najini min fir'aun wa amalihi. Doa dia tu. Nampak tu ya kan Allah cabut nyawa dia tu. Ini Asyah dia ni. Dan Maryam binti Imran. Dan Maryam ni mak Nabi Isa. Ni pun tak kahwin juga. Dan beranak melalui
tiupan Jibril lubang tengkok baju dah. Balik mandi daripada sungai. Umar masa tu muda, terang tang-tang. Syekh masa apa nama Maryam masa tu muda, belasan tu. Umar muda dia tak mandi sekali dengan Bani Israel. Bani Israel ni mandi ramai, mandi telanjang, intan tina mandi telanjang. Nabi Musa macam tu dalam syariat dia tak salah. Kan? Mandi ramai telanjang. Nabi Musa mandi asin. Dia kata betul sebab apa Musa tak mandi dengan kita. Telok buruk. Tak pun telok pasang surut. Dia bertuduh ke tu. Bani Israel mereka tak malu mandi sekali. Nabi Musa Nabi mandi telanjang tak. Tapi syariat mereka tak celah. Mandi. Mana ada baju banyak pun kita pakai baju tu mandi, pakai lekuai aku tu lah. Dia pergi mandi tu yang dia masuk ayak sikit, dia tarik sampai layak habis lah kan. Kat buah teh batu tu. Dia tengok batu tu buat pelari. Woi, laigan ni apa boleh tengok. Oh molek hak dia. Bapa dah. Oh molek hak dia. Ada orang di Israel. Apa nama Maryam ni pun tu lah. Hak dia agak manis sekali. Dia tak mau perempuan yang baik kan. Walam aku baghiyah dalam surah Maryam kata. Okay. Balik tu ada orang lelaki duk tunggu. Dia kata pilah, janganlah tolong, jangan ni saya apa semua. Dah saya nak sembang juga. Lelaki ni kata. Okay. Dia kata nyatakan sebenarnya Allah hantar aku. Aku sebenarnya Jibril nak beritahu hang ni nak boleh anak. Allah sedih. Walam aku bagi. Aku tak pernah buat jahat dengan siapa. Macam mana aku nak mengandung Jibril abang. Akak tiup mulut tengkok ni. Balik-balik mengandung. Sebahagian ulama kata tiup pagi petang anak. Sebahagian ulama kata 9 bulan kak. Sebahagian ulama kata tak lama lah. Dan dalam 3 hari gitu kan. Tiup mengandung anak. Ada khilaf banyak tafsir. Nabi-Nabi dia tak beranak ikut kita, beranak ikut tepi. Allah belah rusuk. Dia tak keluar ikut kita. Dia duk kata Nabi pun beranak kita tak. Nabi-Nabi ni Allah beranak keluar ikut tepi rusuk. Rusuk kiri. Kalau Zik kata. Ada yang kata bawah pusat. Tapi banyak ulama kata bukan beranak adat macam kita. Ada yang ulama kata beranak macam misal juga kan. Nabi ni khilaf nak serta kemuliaan para Nabi. Kalau aku masuk dalam sawi dah kan, sawi jalan lain tak nak masuk kiri dah. Tu kita yang dicemari kan, keluar ikut benda lagu tu. Ni geng-geng apa ni beserta sekumpulan bidadari. Anak bidadari pun turun ramai. Ada pun berapa orang ni? 38 orang. Kata qil 38 orang wanita itu. 38 orang mai duk lengkong bagi semangat. Kan, buat semangat ni penting orang nak beranak kan. Push semua duk tu. Kawan ni kata hang saja aku yang teruk kan. Tu hak semangat tu kan. Kadang-kadang orang boleh beranak tu okey. Misi tu. Daripada tak apa. Dia bagi semangat. Sungguh tak ya belah terus ya. Kawan ni lagi tak larat lah. Kan. Tu. Misi tu kan pandai dia pandai. Dia tengok dia pandai sikit, dia betul-betul sikit. Dia bagi semangat ni. Datang beranak tu ya. Atas kepakaran ni pun bagi semangat. Cara semuanya mencahaya cerah di segenap sudut rumah Aminah daripada nur cahaya comel mereka yang menghilangkan duka citanya dalam keseorangan. Dan peneman ni penawar duka. Duduk seorang-seorang ni kan dia kata kan. Sebab tu tak mau bayar orang tak ada kan. Ada orang ni dia lain jiwa manusia kita kan. Habis kalau tak unsun Allah pun wali Allah pun dia duduk seorang dia sama dengan Allah kan. Jiwa manusia ni Allah buat, Allah tahu dah passion manusia ni tak boleh duduk seorang. Sebab tu Nabi Adam menengung dalam syurga. Tuhan tahu dah. Malaikat tanya, ya Allah pasal apa buat dia ni dia tak seronok dengan nikmat syurga. Tak tahu. Dia kata tak ada teman hidup mati dia. Aku jadi manusia ni kena ada pasangan dia. Hampa tak apalah. Dia malaikat. Dia malaikat tak apa. Jenis bangsa ni kan boleh duduk seorang. Tu nak buat macam mana ya Allah sekali dia lena. Cabut tulang rusuk kat belah kiri. Sebab tu kita orang jantan tulang rusuk kurang satu. An khuliqna min adla'in apa? Dalam hadis cerita.
dijadikan manusia perempuan itu daripada tulang rusuk yang sebelah atas. Yang atas ni, rusuk atas. Sebab tu rusuk jantan korang situ. Sebab tu Nabi kata dijadikan daripada rusuk yang atas. Apa Syekh Mutawalli Sya'rawi kata sebab apa Allah pilih hak atas? Sebab perempuan ni dijadikan hak atas, perempuan ni bengkok sebelah atas. Apa atas dia? Mulut. Mulut perempuan ni dia bengkok sikit. Bengkok ke benar? Kalau tak aci tampak, tengkak tak menang ni bah. Pak Lang kata aku tu, bengkok ke benar Alang? Kalau tak aci tampak, tobat tak menang, tengkak ni bah. Kalau biak kuih bengkok kan. Kalau gagah hengkuh patah. Pepatah Melayu kata ibarat menarik rambut di dalam tepung. Tepung tak selerak, rambut tak putih. Betul lah orang umpan kan. Keras sangat pun tak boleh, lembek sangat pun tak jadi. Rahsia Allah jadi tulang rusuk atas. Tang mulut tak boleh lawan. Lepas tak berat tak apa kan. Kalau lepas berat start mutu kena lah. Tobat tak menang. Dia pun ambil mental. Pak Lau kata aci tak tampak, tobat menang kat lepas. Bahasa orang tu. Memang tabiat manusia begitu. Disembunyi. Berkata Aminah, aku lihat mereka yang tinggi-tinggi umpama pohon kurma. Itu dia. Mai keadaan malaikat Asyah buat rupa sai. 60 hasta. Memang manusia semua akan kembali balik kejadian asal kita ni kan. Situ naziraan. Kita berhenti mangkit balik pada masyarakat. 60 hasta. Bukan besar ni, tak ada kemetot nah, sama saiz semua. Sama saiz semua. Mangkit pada masyarakat, baik ahli syurga, baik ahli neraka, sama. Situ naziraan. Semua 60 hasta. Asal kejadian manusia. Tu yang dia buat gambaran 60 hasta kan. Gantung jubah di kerim besar tu. Besar dalam ni buat. Bagus juga dia buat kita nampak gambar besar sungguh. Tu asal manusia. Kesit sampai jadi kemetot besar kita. Tu dia kata tengok perempuan-perempuan ni sobar-sobar dengan pokok kurma. Kalau orang Melayu ni melayuk sobar pokok nyok kan. Pasal kita ada pokok nyok, abang pokok kurma kau dia kata aku buah kurma tak nak makan. Abang pokok kurma. Pokok kita ada ni nyok. Nyok tinggi. Nyok tinggi kan. Lepas pokok tu lah kan. Macam pokok nyok nak abang kata tinggi besar. Kalau orang tua-tua dulu tak pernah main Mekah tak. Hang duk cerita pokok kurma apa? Buah kurma aku bela makan kan. Kalau tak jangka lah pasal benda Google terbit berjabu kan. Tua-tua dulu kan pernah tengok. Harap balik cerita tapi tengok Kediri kat tu. Kodak apa hak kaya yang dia tengok kemak. Orang tak apa jadi balik lukis Kediri. Semuanya memerhati kepada aku, cahaya-cahaya muka mereka penuh seperti bulan purnama. Serigok sungguh, berseri sungguh. Comel-comel mereka. Dia kata comel-comel. Dan lawa-lawanya serigok sungguh. Dan putih melepak ni gambaran abang kata segok dan indah perempuan-perempuan bidadari Asyah dan juga Maryam ni. Sambil bercakap mereka itu kepada aku, kami ini Asyah janda Fir'aun. Kata saya ni Asyah janda Fir'aun, Maryam binti Imran. Betul dia abang ni anak bidadari yang Allah utus apa semua. Pemahaman begini biasa kan, sebab keturunan yang baik ni depa ada agama Nabi Ibrahim dulu masih lagi dibudayakan. Mana benar-benar akidah tauhid tu tahu ada dalam pengetahuan depa. Kan sebab mana-mana rasul pun membawa prinsip tauhid akidah yang sama. Cuma yang berbeza syariat, pengamalan hukum. Adapun sudut akidah, kepahaman, kepercayaan sama. Nabi Ibrahim juga cerita bab keesaan Allah. Nabi Ibrahim juga cerita syurga neraka. Kan benar yang sama mana Nabi, cuma beza syariat. Ni syariat aku ni. Syariat Nabi Sulaiman buat patung tak salah contoh. Kan. Betul dia buat patung Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman patung tak haram. Kita tak boleh. La'anallahul musawwirun. Allah laknat orang buat patung. Sebab tu dia buat patung. Law ya'lamunal ghaib ma labithu apa nama ni dalam surah semut ni surah An-Naml. Dia suruh
Pak Ifrit buat patung dia. Padahal masa tu dia mati lah. Kan? Dia duduk pacak tunggu diri. Tak tongkat ke tu duduk tengok. Ifrit nak tuang boleh tengok win. Sulaiman duduk ada. Buat. Lelah kali hatta tak kuluh min syi'atah. Min syi'atah tu makna aneh-aneh makan tongkat dia boom dia jatuh. Oh, tahu kata dia mati. Lah, aku ngakut dia hidup kata. Kalau tahu dia mati kita tuang lama. Kan tu nak abang ada jin pun tak tahu gaib. Duduk percaya kat jin tu kan. Apa nama dalam surah An-Naml ingatlah ayat dia tu. Dan jemaah bidadari lalu seorang dari mereka, siapa dia seorang ni, boleh jadi Maryam atau Asyah. Maryam je tu. Boleh jadi Maryam atau Asyah. Tu dia tulis apa? Boleh jadi atau Asyah, boleh jadi Maryam. Mengunjuk sebuah gelas penuh dalamnya air lebih putih daripada susu, terlebih sejuk dari air batu. Ais. Tulis. Ais ayat batu ni. Dan terlebih sedap dari madu. Langsung berkata, ya silalah minum. Tengok sampai masa dia tu sama ada Asyah ataupun Maryam, makna khilaf riwayat lah. Sebahagian kata Asyah, sebahagian kata ada Maryam yang so gelas tu isi air tu. Lalu aku pun minum. Dia pun dah so aku tu minum. Dan berkata yang kedua, silalah tambah lagi. Nombor dua kata tambah lagi. Ya wahai apa nama Aminah. Aminah kata maka aku pun minum lagi. Tambah lagi. Kemudian meraba-raba ia akan perutku sampai berucap ia, bismillah ukhruj biiznillah. Maknanya dengan nama Allah keluarlah olehmu wahai Muhammad dengan izin Allah. Ni cerita satu riwayat lah. Lain sebut Syifa ni depan. Dia yang mai sambut. Pilihan alam tu Syifa tak nampak, Aminah nampak. Dan mereka mai baca doa apa semua. Tapi hak alam kita ni nampak apa Syifa lah duk sambut. Dia khabar apa tengok, oh tak lama dah Aminah ni. Tak keluar lah ni. Bilan dulu. Dan sedia untuk sambut Rasulullah. Cerita ke depan ni lah. Kemudian kata keluarlah junjungan kita sallallahu alaihi wasallam padahal menghadap Baitullah. Ni. Beranak-beranak tu mangkit-mangkit sujud terus Baitullah. Angkat kepala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mata berjanji kan tahuran suci. Nabi beranak dalam keadaan tidak ada cemar langsung. Kita beranak berlemuih kan daripada kepala sampai kaki. Berlemuih ke semua, bau hanyak. Rasulullah kelak tahuran bersih, madhunan, berminyak badan Nabi. Lagi pula badan Nabi ni bau kasturi. Wanak-wanak bau kasturi. Dan makhulatul ain, bercelak dua biji mata Rasulullah. Saya tengoklah. Kelak angkat-angkat tak beralih sujud terus. Sujud Kaabah. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian dia angkat kepala ila samai. Nabi angkat ke langit. Kemudian Nabi bersin. Nabi kata alhamdulillah. Riwayat sebab ada riwayat lain kata kelak beranak dia kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Riwayat kata banyak kata Nabi bersin. Bersin sujud. Lam rafa'a ra'sahu ila sama'. Nabi lengak naik ke langit. Summa atasah, Nabi bersin. Faqala alhamdulillah, Nabi sebut alhamdulillah. Para malaikat bunyi di langit, ya rahmukallah. Bunyi satu langit tu. Mereka pun bakal lengak tengok. Bunyi apa? Tuhan kata dekat malaikat, tufu bi Muhammadin jami'a awalim liya'rifu bihi wa bi sifatih. Malaikat diberi ambil Muhammad tu bawa tawaf 7 tala bumi, 7 tala langit. Mereka kali tengok bawah. Mana dia budak ni? Cerita. Kan? Cari tak jumpa. Mana dia? Aminah kata, hampa pakat lengak sangat duk atas. Budak hilang lah. Oh, susah hati. Malaikat bawa Nabi ni naik 7 tala langit. Tunjuk habis satu alam. Tufu bi Muhammadin, bawa tawaf, bawa pusing Nabi Muhammad jami'a awalim, sekalian lapisan alam ini. Mak mata langit tunjuk dia yang Rasul akhir zaman. Sebab tu Nabi bintang mana pun semua makhluk kenal. Turun masuk dalam pantat bumi 7 tala bumi.
seluruh alam bawah semua kenal Rasulullah. Bawah tawaf. Liya'rifu bihi, supaya semua makhluk ini mengenal Nabi. Wa bisifatih, dan sifat ciri-ciri Nabi. Mau metak balik tu. Susah hati raya-raya tak tengok ada balik. Mai mana tak tahu. Malaikat berbuat tawaf. Cerita anak ni lah. Dia kita sambung lah. Keluarlah junjungan kita sallallahu alaihi wasallam padahal menghadap Baitullah. Kat tangan lah, banyak riwayat lah. Turun awan ni yang tak perasan tu. Dan tengok pakat dulu kat awan turun nampak putih. Pipi tengok tak ada. Jibril bawa. Bawa pergi tawaf, kita kata Jibril buat pelari. Bawa tawaf. Habis alam ni. Nabi pergi dah semua angkasa tu. Dalam langit semua tengok matahari bulan. Bagi matahari kenal ni Muhammad. Sebab tu semua makhluk Allah ni kenal Nabi. Yang tak kenal ni manusia. Manusia tak kenal Nabi. Selain kata hak bodoh-bodoh ni manusia dengan jin. Tak lain semua kenal. Malaikat-malaikat pun dah jumpa Rasulullah awal. Habis. Alhamdulillah, keluarlah junjungan kita. Ju Saleh, Ju Sata. Ya, Ju Sata. Oh. Itu aja tak.